Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله من اهتدى. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم وعلى نبيا ورسولا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. Yang bermaksud orang-orang yang berhijrah, yang beriman dan berhijrah, dan mereka yang berjuang di jalan Allah dengan harta benda mereka, dengan jiwa raga mereka, akan beroleh sebesar-besar rezeki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lah orang yang beruntung lagi berjaya. Allah Subhanahu wa taala menjanji kepada mereka dengan rahmatnya dan keredaan dan syurga yang melimpah ruah kebaikannya dan kekal dalam kenikmatan selama-lamanya. Surah At-Taubah ayat 20 hingga 21. At-Taubah surah ke-9 ayat 20-21. Sadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Kak Salwa dan seluruh tan kuasa pengurusan program Kuliah Duha Muslimat Masjid Al-Falah USJ 9 Subang Jaya, dan yang saya hormati, yang saya kasihi, yang saya sanjungi seluruh kehadiran pada jamaah duha pada pagi cuti 1 Muharram ini. Saya duk bimbang yang hadir boleh bilang dengan tangan, kaki, rupanya melebihi angka yang, sebab ialah hari ini hari cuti umum, kemudian cuaca pun agak redup, seronok kat rumah, ya. Tapi alhamdulillah Allah rezekikan kita untuk datang dan hadir. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita yang ke sini tadi mendatangkan satu kebajikan pahala. Langkah pertama, diangkat satu dosa daripada langkah kita yang kedua. Tahutta minhu al-khataya. Nabi bersabda akan dibuang satu dosa
dihapuskan satu dosa dan diberikan satu pahala daripada tiap langkah kita melangkah hadir tadi. Daripada rumah ke, daripada masjid mungkin. Saya sempatlah balik rumah sekejap, ya, tapi tak salin pakaian lah, kira pakai daripada pukul 5 tadi lagi lah ni. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siri pada pagi ini adalah merupakan kesinambungan siri ceramah bulanan, 2 bulanan saya lah. Jadi Kak Salwa nak mengekalkannya. Saya nak cuti dah kalau kiranya, nak berehat lah juga. Tapi Salwa kata apa, teruskan dan ubah kepada ceramah khas Mu'allal Hijrah. Jadi tuan-tuan puan-puan, pertama-tama kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana keberadaan kita di waktu ini, di saat hujan yang sedang turun menitis membasahkan bumi daripada awal subuh tadi. Saya tak nampak pada pagi ini kepanasan matahari, tetapi yang ada kereduban cuaca dan hujan yang menitis tak berhenti lagi sampai sekarang. Allahu Akbar. Ini satu tanda keberkatan jugalah. Satu Muharram menjelang tiba, satu hari yang penuh kerahmatan, satu hari yang penuh dengan 1001 kebaikan dan kebajikan, insyaAllah. Bukan kecil maknanya. Kita mungkin tidak mampu untuk menyingkap apakah di sebalik rahsia hari yang sebenarnya redup dengan hari pertama bulan Muharram. Kita tak mampu nak menyingkap rahsia. Tapi Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya dan Allah Maha Berkuasa. Yang penting pada kita ialah bagaimana kita nak mengikat hubungan keimanan kita dengan Tuhan dalam tanda syukurnya kita kepada Allah Azza wa Jalla. Confirm Cik Mansur datang sebab time pukul 10 pagi. Saya nak jangka dah sebab tak komen tadi, ya. Tapi tak apalah, ya. Itu dia. Cik Mansur dia tak baca WhatsApp ni sebab dia banyak baca Quran. Zikir Quran, WhatsApp tak baca. Jadi kerana dia baca Quran saja tu dia tak nampak WhatsApp. Tentang orang beriman macam itulah tuan-tuan. Saya ni baca WhatsApp banyak daripada Quran. Jadi Alhamdulillah, kita tak boleh nak memahami apakah rahsia di sebalik semua ini. Tetapi Allah Maha Kaya. Betullah saya teringat satu pandangan menarik daripada Syekh Al-Imam Mutawalli Asy'arawi, seorang tokoh besar tafsir daripada Mesir. Almarhum meninggal tahun 1988. Dia sebut, bila bercakap tentang alam ini, dia kata pergantian malam ke siang, pergantian siang ke malam, muncul matahari, pergilah bulan, datang bulan, matahari akan pergi berlalu. Kata Asy'arawi, kita jangan duk fikir tentang perubahan itu, tapi fikir tentang perubahan kita. Ini pandangan menarik daripada Asy'arawi rahmatullahi alaihi. Kerana apa? Kita dalam hidup bukan kita fikir malam ke siang, sebab kita di kematian tak tahu bila masa akan berlaku, menjadi malam ataupun siang, ataupun awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Jadi kita lebih mikir tentang kita. Bila kita fikir tentang kita, diri kita, amal kita, kita akan caknalah. Soal bulan berapa, hari apa, jam berapa, itu kita tak perlu fikir jauh. Fikirlah kerana, kata Asy'arawi, Allah SWT menilai kita kerana dua perkara. Dua perkara Allah nilai kita di padang mahsyar nanti. Yang pertama, amalan kita. Yang kedua, usia kita. Umur ini dalam perkiraan Allah Azza wa Jalla. Allah kira ke mana kamu habiskan umur. Sebab ada hadis Nabi sebut begitu. Sebab Nabi sebut hadisnya, ke mana kamu habiskan umur kamu. Jadi kalau kita fikir tentang amal dan usia kita, selesai.
Aku nak berilmu, nak beribadat, buat amal, tak kira mana hari, mana bulan. Semacamlah kita sekarang berada satu Muharram. Kita memanglah menerima hakikat Muharram itu bulan pertama dalam Islam. Semalam berlalu Zulhijjah, masuk tahun baru 5 Hijrah. Tetapi yang menjadi utama kita adalah bagaimana kita nak menambahkan amal kita dan ilmu kita. Kalau datang hijrah, kita masih tak berubah, macam itulah juga, maka kita tak ke mana-mana. Betullah tuan-tuan, mukadimah saya pada pagi ini, saya ajak tuan-tuan, marilah kita mengambil kesempatan yang penuh berkat ini untuk kita mengangkat diri kita masing-masing pada Allah Azza wa Jalla. Kita merintih, kita bermohon, kita minta, kita merayu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberkati dan merahmati kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Itu baru nak intro, ya. Ceramah ini saya tak akan ambil masa panjang lah, 1 jam lebih kurang saja, insya-Allah. Jangan bimbang. Tajuk kita ialah hijrah dari alam dunia kepada alam akhirat. Apa kaitan dengan cerita hijrah Nabi Ustaz sampai bagi tajuk hijrah alam dunia ke alam akhirat ini? Tuan-tuan sekalian, kalau tuan-tuan tengok rumusan utama ataupun solusi utama hijrah Nabi ke Madinah, apa yang kita boleh nampak sebenarnya? Saya bagi tajuk tu bukan Kak Salwa, saya bagi tajuk. Senanglah pensyarah bagi tajuk, senanglah. Kalau orang bagi payah, ya. Hijrah dunia ke alam akhirat. Sebab saya melihat dalam solusi hijrah Nabi itu adalah untuk membetulkan manusia, membimbing manusia, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Mekah, ketika Nabi belum hijrah, orang Mekah, tuan-tuan, dalam keadaan karut, marut, jahiliyah, dalam keadaan tak bertuhan. Ada Tuhan, tapi Tuhannya batu berhala, Lata, Uzza, Hubal. Itu mereka sembah. Mana mereka tak ada Tuhan. Tuhan karut, batu disembah. Batu mereka ukir, sembah. Kan pelik tu. Renung secara imbasan mudahnya, benda kamu buat, kamu sembah. Nak kata bodoh, nanti bangang. Contohlah, kita kata pada jahiliah, bukan bahasa apa ni. Zaman tu, ukir cantik-cantik, perelokkan, letak di rumah besar kecil, sembah. Padahal benda tu, cakap tidak, senyum tidak, ketawa tidak. Angkat lontar dalam tong, dalam lubang pun tak kata apa, tak meratap. Jadi peliklah. Di samping situasi masyarakat bukan setakat tu, hiruk-piruk dengan jahiliyah, akhlak rosak, menekan, menindas, zalim, menzalimi, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, papa kedana, yang berkuasa makin berkuasa. Sistem hidup pincang. Perkahwinan tak ada sistem. Rasa nak perempuan tu ada yang ambil. Tak kira bini orang, setia orang, anak orang. Berkahwin bukan 4 orang, bukan setakat Islam 4, sampai belas-belas isteri. Sampai anak tak tahu mana bapak dia. Sehingga dalam sistem perkahwinan orang jahiliah, bila seorang perempuan tu mengandung, katalah dia datang oleh ramai laki-laki. Datang 5-6 laki-laki melakukan hubungan dengannya. Bila dia mengandung, apa cara dia buat? Nak pasti siapa bapak dia, ke tengok 5 ni orang ni. Perempuan mengandung. Dia kata, bapak budak ni, ini laki yang kedua. Kan pelik tu cara tu. Teruk jahiliah lah tu. Dia rasa laki-laki yang kedua lah tanggungjawab. Kamulah jadi ayah pada budak ni. Sistem rosak. Inilah keadaan masa Nabi belum hijrah.
Man akhlak rosak, hidup rosak, agama tak ada, akidah pun hancur. Tengok tuan-tuan, saya sebut ini sebab nak kaitkan dengan hijrah Nabi ini, hijrah yang begitu berharga. Dan kita mesti pegang bersungguh-sungguh. Bila itu keadaan di Mekah pada masa itu, apalagi mereka tidak terima Nabi, mereka perbodohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hina Nabi dengan hinaan yang begitu dahsyat. Muhammad tukang sihir, Muhammad pemecah belah masyarakat, Muhammad gila. Allahu Akbar. 1001 perkataan hodoh buruk atas Nabi, celaan yang begitu dahsyat. Dan Nabi bukan dipandang lekeh secara kata-kata. Nabi hampir dibunuh pun oleh orang Mekah. Aqabah Abi Mu'aid pernah satu hari dari belakang dia datang, dicekik Nabi dengan kain Nabi pakai, dengan Nabi pakai apa? Kain serba macam tu lah. Cekik. Sampai Nabi cedera. Tengkuk diselamatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Makna kedahsyatan berlaku. Jadi kesimpulannya, situasi ini tidak akan membawa keamanan. Sebab dalam sistem hidup manusia, bila akidah rosak, akhlak rosak, rosaklah segala-galanya. Kita dalam hidup ini tuan-tuan, kita akan terjamin kejayaan hidup kalau akhlak rosak, iman rosak. Sama kita pada hari ini. Saya nak tanya tuan-tuan, serius tapi tak boleh jawablah. Ada jaminan tak kita boleh berjaya dalam hidup, tenang dalam hidup, kalau kita rosak pintu akhlak rosak, pintu akidah rosak? Tak ada jaminan. Boleh jadi hati kita makin hancur, jiwa makin rosak, akhirnya banyak benda akan rosak. Percayalah. Sebab tak ada orang boleh kata, oh saya tak sembahyang pun selesa hidup, saya tak buat ibadah pun tenang hidup. Bohong. Bohong. Sebab ketenangan hidup, kesejahteraan akan datang melainkan bila agama itu menjadi nadi kekuatan. Suatu Nabi berjuang. Dan perjuangan Nabi itu dengan tegas, Nabi tak berundur walaupun seinci. Sebab Nabi tahu datang baginda untuk umat. Inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Apa maksud ayat ini? Sebab dalam Al-Quran, inna arsalnaka syahidan basyiran. Al-Ahzab ayat 45. Al-Ahzab ayat 45. Al-Ahzab 45. Allah sebut, engkau Muhammad aku utuskan ke bumi untuk manusia dan alam untuk jadi saksi, bawa berita gembira dan beri peringatan. Berita gembira tentang syurga, ingatan neraka, dan wada'iyah, dan ajak orang kepada kebaikan. Muhammad, tugas kamu yang paling utama. Al-Ahzab ayat 45. Tuan-tuan sekalian, secara moralnya Nabi datang untuk menyelamatkan manusia sejagat daripada kerosakan. Tetapi sayang, seribu kali sayang, Nabi ditentang sampai lumat. Umat Islam di zaman Mekah diancam sampai ke tahap yang paling menyukarkan sekali. 7 tahun umat Islam dipulau oleh orang-orang jahat Mekah, pembesar Mekah. Amul Maja'ah, tahun kelaparan. Dan akhir umat Islam, Nabi minta orang Islam hijrah ke Habasyah. 2 kali hijrah ke Habasyah. Dan kemuncak Nabi pula hijrah ke Taif. Kemudian berlaku Isra' Mi'raj. Kemudiannya Allah perintah Muhammad hijrah ke Madinah. Tuan-tuan sekalian, saya sebut hal ini sebab penceritaan itu ada perkara yang penting.
Dia bukan sekadar satu cerita, tapi suatu peristiwa yang memberi kita ibrah. Akhirnya Nabi SAW hijrah ke Madinah. Bila hijrah ke Madinah, apa tema utama Nabi hijrah ke Madinah? Nabi bina kekayaan, cari harta, bina kemewahan, keselesaan? Tidak. Kalau Nabi nak bina kekayaan dan kemewahan, boleh. Sebab orang Madinah sukakan Nabi SAW. Bahkan Aus Khazraj menanti Nabi, terhibkan Nabi, ahlan wa sahlan Muhammad, datanglah, kami akan jaga engkau, pelihara engkau daripada gangguan musuh. Maknanya kalau Nabi nak ambil kesempatan, dia kesempatan. Kalau Nabi-Nabi di Mekah pun dah dapat dah sebenarnya. Sebab orang Mekah pernah tawarkan Nabi tawaran terbuka. Dah ada tawaran pun kau nak kira. Dalam tahun sekitar 6-7 belum kerasulan tu, dah ada tawaran pun. Datang orang-orang besar Mekah ke rumah Nabi dipimpin Atabah bin Rabi'ah. Bawa geng-geng dia jumpa Nabi secara face to face. Face to face bahasa Jawa kan, berdepan lah ya, dengan Nabi SAW. Tawaran cukup dah jelas. In kunta turidu bihi mulkan malaknaka alaina. Hei Muhammad, ni dia Mekah lagi ni. Kalau engkau nak jadi raja kami, malaknaka, kami akan lantik raja Mekah ni. Buatlah, kami akan buat satu macam pertabalan seminggu, sebulan. Contoh saya tambahlah sebulan seminggu tu, besar-besaran, tabalkan kau Mekah, raja Mekah. Tawaran, tuan-tuan, tawaran raja tuan-tuan bukan main-main. Satu rezeki besar ni. Boleh jadi raja ni mana apa yang tak ada lagi. Ya, segala-galanya ada kemewahan. Kita agung sampai ke sini. Kat Sarawak ada dari tu? Tak ada. Ada, mesti ada lah kan, orang penting. Saya ingat hari ni ceramah di meja Sultan tak ada dah. Berubah apa ya. Saya duduk tengok gambar tu ya. Dengan rider lengkap, perjalanan pun orang kawal, kontrol ya. Raja. Saya pernah rasa sekali bawa orang rider bawa saya. Pernah rasa. Tapi bukan di sini, di Sudan. Tak main Malaysia, kita Sudan terus. Masa belajar di Sudan, rider bawa saya dengan kawan-kawan daripada universiti pak saya belajar hingga ke istana Presiden Omar Al-Bashir. Rider tuan-tuan, 7-8 buah apa tu, polis trafik punya motor tu bawa kita. Tapi menumpang ialah, bukan kata buat kita menumpang yang datang. Yang datang masa tu adalah PM sekarang lah, Datuk Anwar. Masa dia sebagai Menteri Pendidikan datang ziarah kami di Sudan. Saya masa tu buat master di Sudan, bawa anjuran JPA, Islam Antarabangsa. PM masa tu, PM sekarang Anwar masa tu sebagai Presiden UAE. Jadi pergilah ziarah Timur Tengah, singgahlah di Sudan, jumpa pelajar di Sudan. Masuklah kami lah, kami staf pada masa tu pun. Jadi pada hari itu Presiden Omar Bashir jemput makan di istana. Kami menumpang tu apa lagi ya. Jadi dapat rasa ya, rider bawa kita tu seronok atas kereta. Satu kereta 2 orang je ya, tak lebih. Saya dengan belakang driver, yang lain kereta lain pula, tak bagi lebih. Sampai-sampai istana Presiden, makam besar Presiden. Rasalah juga ya, balik pun rider juga lagi. Lepas tu tak ada dah, habislah, tamat riwayat. Sampai sekarang tak ada. Tapi ada insyaAllah rider daripada Masya insyaAllah. Betul puan-puan, jangan gangguan ni. Kita ada rider daripada Masya nanti. Kenapa? Kan orang yang akan ke syurga akan dipandu oleh siapa? Siapa pandu kita ke syurga ni tuan-puan? Malaikat. Malaikat akan rider kita bawa ke syurga. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Surah Az-Zumar, baca ayat terakhir tu.
Malaikat akan pandu kita sampai ke syurga. Kita akan ada rider khas, kita VVIP hari itu. Malaikat jemput kita, silalah kamu ke dalam syurga selama-lamanya. Itu semua dapat, insyaAllah. Tak dapat dunia, tak puasan dapat. Cerita saya tadi, tak apalah, isu tu celama dah. Itu cerita 93 30 tahun lah cerita tu, tuan-tuan. Dah 30 tahun cerita tu. Betul. Rasa nikmat sungguh lah. Ada rider ni memang hebat lah. Ya, sampai 8 buah motor mengiring itu. Oh iyalah, orang yang pernah rasa nikmat tu dunia, rasalah. PM ke, ya. Dapat rasa daripada bawah mimpi. Okey, alhamdulillah. Itu pun nikmat je juga tu, ya. Okey. Nikmatlah juga tu. Jadi semua orang berhenti kat kita. Okey, alhamdulillah lah. Kau gitulah. Baik. Nabi SAW kalau nak kira dengan tawaran, dah tawaran. In kunta turidu zawjan. Kalau kamu nak perempuan paling cantik Muhammad, beritahu siapa yang kamu nak kahwini. Kami cari orang Mekah ni. Kami ada satu pertanyaan tu cantik ke? Pilih yang paling cantik, kahwinkan. Kami kahwinkan. Nikmat. In kunta turidu malan jama'na laka amwal. Kalau kamu nak harta yang banyak, kami kumpul harta. Kekayaan melimpah ruah. Tengok tuan-tuan. Tawaran tu dah ada. Tawaran yang bukan mudah untuk ditolak. Kalau kita lah ditawar macam tu, 3 hari tak tidur, seminggu termenung, tak terima, tak terima, akhir terima. Saya lah tuan-tuan, okey, kuat iman, saya kuat iman, terimalah tuan-tuan. Nabi tolak semua. So Nabi tahu perjuangan dakwah baginda untuk ajak orang kepada keimanan, bukan kelazatan hidup semata-mata. Ketakwaan, bukan kealpaan. Hijrah ke Madinah. Dan Nabi tak fikir tentang soal ketenangan di Madinah. Demi untuk agama ini, Nabi datang ke Madinah bawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Lembaran Nabi di Madinah apa tuan-tuan? Mari orang Madinah kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bersatulah kamu di atas agama. Ansar Muhajirun bersatu hati, tak bertelingkar, tak berbalah, tak bertengkar, tidak bermusuh. Siapa mereka itu? Walaupun bangsanya berbeza, bahasa tak sama, kulit tak sama, kaya miskin tak sama, Nabi ajak mereka kembali kepada agama yang satu. Ansar ia bersatu. Bukan setakat itu, Nabi ajak mereka untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan, cerita ini boleh kita rekod, boleh kita tengok dalam rekod cerita hijrah Nabi. Boleh tengok balik. Tapi saya nak kena masuk pada topik saya. Hijrah alam dunia ke alam akhirat. Di mana kunci tajuk kita pada pagi ni? Allahu Akbar, tuan-tuan sekalian. Selama Nabi hijrah ke Madinah, berapa lama Nabi di Madinah? 60 tahun. Jangan melampau sangat. Sekitar 10 hingga 11 tahun sahaja. Tuan-tuan sekalian, tema utama dakwah Nabi ialah mengajak manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan soal kematian semata-mata. Ini bukan soal cerita mati ini. Tetapi Nabi bangunkan iman, bangunkan akhlak, bangunkan neraca ibadat, bangunkan neraca ketakwaan, neraca perpaduan umat. Itulah saya maksudkan menuju ke akhirat. Alam dunia ke akhirat. Tuan-tuan mungkin nampak tajuk tu hal mati, ustaz cakap begini. Betul lah, kematian satu cabang daripada ke akhirat. Tetapi kalau kita rumus daripada perjuangan Nabi dan hijrah baginda, memang Nabi bawa umat daripada alam dunia yang serba berserabut kepada alam akhirat, iaitulah
akhlak yang terpuji, iman yang kokoh, hidup yang berkat, harta diberkati, amal yang konsisten, ibadat yang baik, dan agama yang kokoh dan padu. Tuan-tuan sekalian, saya nak sebut 3-4 perkara saja. Tak semua nak sebut pada pagi ini. Kita nak sebut satu benda yang kita boleh angkat sebagai satu amalan utama kita. Baik. Bila bercakap tentang alam dunia ke alam akhirat, ini merupakan tema utama Nabi SAW. Suatulah, bila Nabi hijrah ke Madinah, tuan-tuan perasan ke tidak, Nabi meletakkan tema akhirat sebagai tema utama. Apa dia? Antaranya ialah Nabi SAW membina Masjid Quba. Cerita bina Masjid Quba ni tuan-tuan adalah satu panduan jelas tentang Nabi nak ajak orang kepada akhirat. Saya sebut ini sebab ini rumusan penting. Semasa di Mekah, Nabi tak mampu nak kumpulkan manusia atas kekuatan agama yang satu, akidah. Tak boleh. Masjid Mekah bukan tak ada, Masjid Al-Haram dah ada lama di Mekah itu, tapi Nabi tak mampu. Sebab apa? Sebab Mekah bukan tempat yang sesuai. Nabi tertekan di Mekah, bukan dapat kebaikan, Nabi ditekan. Nabi sampai di Madinah, Nabi bawa satu lorong hidup pada masyarakat Madinah untuk berhijrah ke akhirat. Saya pegang poin ini daripada semenjak belajar sampai sekarang. Poin ini saya pegang daripada belajar sampai sekarang. Daripada terima daripada guru saya sampai sekarang saya pegang. Sebab apa saya kata demikian? Sebab tuan-tuan sekalian, apa lagilah kita boleh sebut tentang masjid lebih pada apa yang kita faham, melainkan masjid pengkalan akhirat. Cuba tuan-tuan renung sekejap. Tidakkah masjid jalan ke akhirat? Ni tuan-tuan duk mengaji kuliah duha berapa lama dah kat Sarawak? Duha kita di sini 20 tahun. Lebih dah. Daripada mula masjid dibangunkan. Masya Allah. Tahniahlah sampai dulu dewan tak secantik ini, dewan dah kemas cantik. Tahniahlah. Saya bukan cakap nak mujamalah, tapi betul-betul ini satu usaha gigih di peringkat kuasa yang konsisten di peringkat muslimat, di peringkat kuasa masjid sendiri, untuk terus jadikan kuliah duha ni lebih berjaya pada hari-hari mendatang dan terus kekal insya-Allah. Mudah-mudahan ini merupakan suatu lambang. Saya sebut tadi bukan apa, tuan-tuan renung. Bolehlah kita terima bahawa masjid ini pengkalan ke akhirat. Kita tak mengajar di sini tentang persoalan dunia semata-mata, sekalipun ada hal dunia cakap, tapi bila masjid kita datang, kita akan lebih kenal akhirat. Dosa, pahala, syurga, neraka, baik, buruk, ibadat, kematian. Betul tak? Kau tak terima juga, tak tahulah saya. Sayalah bersalah kot. Tapi saya merasa macam tu. Betul, kalau balik kepada cerita Masjid Quba itu, kenapa Nabi bina Masjid Quba? Untuk Nabi kumpulkan sahabat baginda Ansar Muhajirun untuk mengajak mereka kepada hijrah ke alam akhirat. Kerana pengkalannya ada. Pengkalan ilmu, pengkalan amal, pengkalan iman, pengkalan ibadah ada di masjid, di rumah Allah Azza wa Jalla.
Dan barakahnya tuan-tuan, barakahnya daripada Masjid Quba Nabi bangun itulah dia menjadi nyawa jantung kepada masjid-masjid sampai kiamat insya-Allah. Masjid Al-Falah sebahagian daripada nikmat Masjid Quba. Ya. Mana-mana masjid yang kita bangunkan, kemudian kita program dengan program semacam menyawa ni daripada saluran Masjid Quba yang telah diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Allah sebut dalam Quran surah At-Taubah, itulah masjid yang dibangunkan dan taqwa yang kamu kena makmurkannya. Hadirlah ke dalamnya, masuk ke dalamnya. Jadi kalau begitulah sifat Masjid Quba untuk Nabi bangunkan umat ke arah akhirat, maka itu sebab saya katakan tadi, Nabi SAW semasa di Mekah tak mampu nak melakukannya. Masjid Mekah ada, tapi dikuasai oleh orang lain. Nabi datang ke Madinah, hati-hati umat Nabi satukan. Itulah kita syukur pada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan sekalian, kita pada hari ini, bila kita mampu hadir ke masjid, ini hal masjid dulu ni, kan itulah antara pengkalan pertama Nabi di Madinah ni. Pengkalan Nabi yang pertama di Madinah, Quba. Belum fikir nak bermalam di mana, belum fikir nak rehat di mana, bina Masjid Quba dulu. Walaupun bertiangkan tiang daripada Puah Tamar, berlantaikan pasir yang panas, itulah pengkalan pertama. Betul, kita pada hari ini tuan puan-puan semua, kalau kita nak hijrah ke akhirat, maka di mana pengkalan kita? Masjid, surau. Kita nak koreksi hati kita yang sakit, jiwa yang dah lumpuh, hati yang dah gelap, hati yang sudah berkeadaan kecohnya, jiwa yang lumpuh dengan daripada keimanan, akhlak yang rosak. Ini pengkalan kita. Pengkalan kita tuan-tuan akan merapatkan kita dengan akhirat Allah Azza wa Jalla. Kita akan lebih insaf. Kalau bab dosa, kita akan terasa, aku dosa banyak. Bila ke masjid, aku mohon keampunan, aku merintih meratap. Kalau kita kurang pahala, kurang amalan, bila ke masjid, kita dapat menambahkan amalan kita. Keinsafan datang, ilmu kita cari, belajar, kita dipahamkan, ini cara kita hidup, cara beragama, dua pahala macam ni, sedekah derma. Tuan-tuan, Allahu Akbar. Saya tuan-tuan pada pagi ni bercakap dalam nada macam ni. Jarang saya bercakap dalam nada macam ni, jarang. Tapi kerana tajuk tu saya letak atas nama hijrah di alam dunia ke akhirat, saya kena kaitkan macam ni. Biarlah kita dapat merasakan nikmat hijrah. Kerana hijrah kita dalam kerangka sekarang ialah hijrah ke rumah Allah Azza wa Jalla. Kita nak sangat masyarakat kita, semua kita, kalau kita nak jadikan akhirat pengkalan utama kita, nak merubah hidup kita, tak boleh tidak, jangan tinggalkan masjid dan surau. Jangan tinggalkan. Masjid cahaya, masjid nyawa, masjid penyelamat, masjid jalan kebaikan, masjid adalah nadi jantung kita. Kalau puan-puan dan tuan-tuan puan-puan hari ini boleh ambil dalam tempoh, tak perlu dalam setengah jam, 30 minit saja, 3-4 minit saja, renung muhasabah diri masing-masing, tanpa bercakap dengan siapa, diri masing-masing. Kita semak diri masing-masing. Aku dulu mungkin tak faham hukum hakam agama, cabang hukum hakam,
Tapi hari ini aku dah sedikit faham agama, dah mula faham sebab ilmu aku pelajari. Belajar fiqh, belajar tauhid, belajar aqidah, belajar tafsir, belajar tasawuf, macam-macam ilmu aku cari, aku dapat. Aku dulu tak faham tentang soal ibadat, pahala dosa macam mana. Aku dah faham tentang soal dosa dan pahala. Kan aku belajar ilmu daripada rumah Allah yang berkah ini. Aku dulu jiwa aku dalam keadaan tak pernah tenang. Ada saja masalah hidup yang tak selesai. Tekanan perasaan jiwa macam-macam. Tapi hari ini aku rasa tenang. Ada ujian tapi tenang jiwa. Ada masalah tapi ketenangan itu datang. Kan aku dapat ilmu yang disampaikan, pengajaran diberikan, kupasan diberikan para alim ulama, para ustaz. Aku dulu dekat akhlak aku tidak seberapa baik. Panas baran, suka marah, suka maki tamu contohnya. Sekarang aku dah rasa berubah sikit, dah bersabar lebih pada sepatutnya, dah dapat jaga diri, aku dapat ilmu. Tuan-tuan sekalian, aku dulu bab dosa pada tak kira sangat, dosa mudah terbuat dan dibuat cara mudah. Tapi aku sekarang takut akan dosa, bimbang tentang kematian. Kalau mati, tuan-tuan, itulah kata hijrah ke akhirat. Dari mana pengkalannya kita? Rumah Allah Azza wa Jalla. Saya sebut ini sebab inilah satu roh yang besar, tuan-tuan. Nabi bila hijrah bagi Madinah, Nabi bina masjid sebagai perkara pertama. Akhirnya Nabi telah berjaya untuk kumpulkan hati para sahabat, kumpulkan jiwa para sahabat baginda Ansar dan Muhajirun, dan masing-masing memahami tentang sebuah kehidupan sebenar bagaimana. Dan jauh daripada itu, bila masjid terbangun dalam konteks itu, apa yang berlaku kemudiannya? Hijrah ke akhirat juga. Nabi satukan hati-hati mereka atas nama apa? Persaudaraan, al-mu'akhad, brotherhood. Nabi cantumkan hati-hati sahabat yang kaya, yang miskin, yang berpangkat, yang tak berpangkat, yang bangsanya sekian dengan bangsian, dalam suasana dari masjid pengkalan, membina kesatuan hati. Tak timbul kemudian dalam jiwa para sahabat apa dia? Perasaan-perasaan dengki, dendam, bermusuh, kata mengata. Ini adalah hijrah ke akhirat, tuan-tuan. Berbeza dengan di Mekah. Di Mekah, tuan-tuan, jangan cakaplah. Yang kaya, gah dengan kekayaannya. Yang mewah, gah kemewahannya. Yang miskin, apa keadaan sampai ke mati. Sehingga disebut riwayat, bagaimana satu keluarga kalau dia hamba, sampai ke mati hamba. Ayah hamba, mak hamba, anak jadi hamba. Abdi. Sebab keturunan hamba tak layak untuk berubah. Tahap itu di Mekah. Maka yang tertekan ditekan, yang mewah terus dengan kemewahan, celaan, kejian, mahamun. Tapi Nabi SAW bila masuk ke Madinah, di atas nama masjid tadi, Nabi satukan al-mu'akhad. Saya sebut itu, tuan-tuan, saya berfikiran dalam kerangka itu. Saya kata kepada diri saya, kita tak akan tercapai modal akhirat yang sebaik-baiknya kalau kita tak mampu nak menjana kesatuan hati sama kita. Kalau masih ada dalam hidup kita hari ini, pagi ini, sekarang ini, dendam orang tu, dendam orang ni, musuh orang tu, musuh orang ni, cerca orang tu, cerca orang ni, sampai kita bertengkar, berbalah, bermasam muka. Kita ke akhirat dengan selamat ke? Saya tanya diri saya, tanya diri tuan-tuan semua. Kita rasa mungkin tak ada apa, tetapi ingat, terhalang ke syurga dengan sebab paling kurang 4 perkara. Ini hadis Nabi sebut.
Terhalang syurga tuan-tuan sebab empat perkara. Antaranya apa dia? Allahu Akbar. Ini paling menakutkan kita. Terhalang ke syurga sekurang-kurang 4 perkara. Salah satu kata Nabi SAW, terhalang ke syurga sebab putus hubung ar-rahim. Satu rahim terputus. Qati'u rahimin, putus ar-rahim, terhalang ke syurga. Lepas tu saya katakan tadi, hijrah ke akhirat ini dengan sebab kita nak bina hubungan. Indahnya hubungan kita ni tuan-tuan dalam masyarakat, bila kita hidup dalam suasana ada kemanisan, keseronokan. Tak perlu kita pergi jauh. Dalam kediaman kita, tak payah cakap tentang masyarakat sekampung setaman, kediaman kita sekalipun, katalah sebagai contoh, suami isteri tak bercakap, masam muka, tengok tapi tak bercakap, jeling-jeling tanya, ni jeling, ni penombok solong naik atas kepala, tak muka. Agaknya anak-anak damai ke tenang? Keluarga bahagia ataupun celaka? Minta maaf tuan-tuan, kasar sikit pagi ni. Tak ada kedamaian. Kalau rumahnya berharga 1.6 juta ataupun 6 juta, banglo yang mewah, apa yang tidak ada, semuanya cukup lengkap. Dengan dia decoration rumahnya hebat. Bila tidak ada hubungan baik suami isteri, ayah, mak dan ibu tadi, tamat riwayat keluarga. Tak akan datang ketenangan, sebaliknya kehancuran. Jiwa tak selamat, hidup tak selesa. Percayalah. Tapi kemanisan rumah tangga bila ada hubungan yang baik, ya memang mungkin ada 1-2 hal berlaku, berapa dicantumkan balik. Maaf diberi, maaf dipohon, maaf diberikan, diterima kemaafan. Dia lain. Ini sebagai contoh yang mudah. Dalam bermasyarakat apatah lagi. Kita dengan jiran sebelah rumah, lalu pada rumah, lalu pada rumah dia, tapi tak pernah tegur. Tengok saja paling ke kanan, tengok kiri paling kanan, tengok kanan paling kiri. Ludah lagi pun contohnya, mencemik muka. Aman tak kita kalau kawasan macam tu? Tak aman kita. Jiwa sempit, dada sempit, jiwa tak akan aman. Ada musuh kiri kanan kita, bermusuh dimusuhi. Tuan-tuan, macam mana kita hijrah ke akhirat? Kau tak berubah. Jangan sebutkan tadi, Nabi SAW bawa hal ini untuk Nabi cantumkan balik. Sehingga Al-Mu'akhad, Baradahud yang Nabi sebut, yang Nabi lakukan itu benar-benar telah mendamaikan semua pihak. Aus Khazraj dulu pernah berperang beratus tahun. Aus Khazraj berperang beratus tahun tuan-tuan di Madinah tu. Tak boleh bertembung pun, tak boleh bertemu. Bertembung, perang. Tapi tengok Nabi satukan. Sampai kata Sa'ad bin Mu'adh radhiyallahu anhu, dia daripada Ansar. Dia kata, Nabi telah membawa kepada kemanisan hidup. Halawatul hayati. Kami dulu dalam kepahitan, dalam maksud kepahitan dan kepayahan, tapi Nabi datang bawa kemanisan. Hati kami yang rosak mula baik, diperelokkan. Jiwa kami yang berbalah mula disatukan. Kata siapa? Sa'ad bin Mu'adh. Ini dia pemimpin orang Madinah ni. Diangkat menyanjung Nabi. Kata Nabi ini bawa kemanisan hidup. Halawatul hayati. Dulu kami dalam kepekatan hidup, tak tenang, tak bahagia. Nabi satukan kami. Tuan-tuan sekalian, Allahu Akbar. Saya sebut hal ini bukan apa, sebab kalaulah kita terhalang ke syurga sebab kita berbalah bertengkar, baik keluarga, baik adik-beradik, baik apa saja, apa nilai ibadat kita? Puasa kita cukup, Asyura kita buat, puasa Arafah kita tunaikan, sedekah kita buat, infak kita banyak, ke Mekah dah pergi,
Haji dah selesai, Quran dibaca malam siang, masjid tak tinggal. Bila sampai di hari akhirat, terhalang ke juga sebab kita berbala bertengkar dengan orang lain, dengan adik-beradik, contoh keluarga sendiri, atau keluarga, ataupun adik-beradik, ataupun orang luar. Apa nilai kita pada masa itu? Kecewa. Nak salahkan siapa? Tuan-tuan, saya minta maaf lah, saya mungkin tak mampu nak bercakap lebih daripada itu, tapi itulah yang saya nak rumuskan. Bagaimana indahnya Nabi punya ajaran hijrah untuk ke arah akhirat, bukan dunia semata-mata. Terhalang kita kerana faktor tadi. Terhalang yang kedua apa dia, tuan-tuan? Di pada mahsyar nanti, terhalang kita kerana kejahatan dosa kita pada orang lain. Dosa kita dari sudut memaki, menghamun, mencerca, mencela, memfitnah, pun dosa yang boleh menghalang kita kepada syurga. Waktu Nabi di Madinah, Nabi satukan umat. Sebab apa? Nabi nak tolak semua itu. Satu hari Nabi SAW duduk dengan sahabat ramai. Nabi tanya sahabat, hadis ni hadis masyhur, kita mungkin dah acap kali dengar di ceramah kita di masjid, mungkin dewan ini. Nabi tanya sahabat, baginda SAW, atadruna manil muflis min ummati? Kamu tahu tak siapa muflis kalangan umatku? Muflis. Sahabat jawab, sahabat, al-muflisu fina mala dirhama wala dinar. Ya Rasulullah, yang muflis itu orang yang tak ada duit, tak ada harta, itu muflis. Kata bukan. Dia kata bukan. Yang muflis itu, kata Nabi, orang yang datangan pahala sembahyang, pahala puasa, pahala haji, macam pahala, tapi tengah dia buat macam tu baik, dia buat keburukan pada orang. Dia cerca orang, cela orang, maki orang, fitnahkan orang. Di pada mahsyar Nabi sebut apa? Dosa orang dia pikul, pahala dia orang ambil. Dosa orang dia pikul, pahala dia orang tu ambil. Yang dia pernah cela, pernah cemuh, dan pernah keji, pernah fitnah. Tuan-tuan, kerana tak ada beradahud tadilah, tak ada ukhuwah tadi, boleh jadi berlaku pada kita. Kita cela, kita caci maki kawan kita, rakan kita, sejemaah dengan masjid pun maki juga. Tuan-tuan sekalian, Nabi kata pada mahsyar, akhirnya Nabi dalam hadis sebut, malaikat akan lontar kita dalam neraka. Fayutraha finnar, dia lontar ke neraka. Tak layak ke syurga Allah Azza wa Jalla. Semua ini, tuan-tuan, rangkumannya apa dia? Menunjukkan bagaimana hijrah Nabi untuk ke akhirat. Nak bawa masyarakat yang ada di Madinah kemudian kepada Allah Azza wa Jalla. Dan bukan itu saja. Dalam 10 tahun berhijrah ke Madinah, 10 tahun di Madinah, tuan-tuan, Nabi SAW mengajak umat untuk kokohkan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kokohkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hinggalah Allah Subhanahu wa taala di penghujung usia Nabi kita Muhammad telah 10 tahun di Madinah ini, dengan perjuangan begitu hebat untuk menyeret umat ke arah jalan Allah Azza wa Jalla, hinggalah penghujungnya Nabi SAW sesaat baginda buat ibadah haji di Makkatul Mukarram, haji terakhir baginda SAW. Ini haji terakhir Nabi setelah 10 tahun di Madinah. Sampailah Nabi ke penghujung baginda SAW di Padang Arafah. Tolong balik tengok kepada cerita Padang Arafah di saat dia buat haji terakhir. Apa yang berlaku? Nabi SAW
sebut dengan terang pada umat yang datang daripada Arab, 120,000 orang pada masa itu. Dia khabarkan, dia kata 140,000 orang, yang penting 100,000 lebih. Apa kata Nabi SAW? Taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan kitaballahi wa sunnati. Aku tinggal pada kamu dua pesaka yang besar. Apa dia? Quran dan hadis. Kamu takkan sesat selama-lamanya. Cerita ni tuan kita dah baca lama. Saya rasa tuan pun dah dengar cerita lama dah. Nabi berpesan, dua pesaka Nabi tinggalkan, Quran hadis, tak sesat selama-lamanya. Tuan-tuan cuba tengok di sebalik itu, di sebalik cerita ini. Tidakkah ketika Nabi sebut, aku tinggalkan kepada dua pesaka yang besar, kamu takkan sesat? Tuan-tuan sekalian, makna apa tu? Nabi nak cerita kepada umat baginda sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab kamu faham Al-Quran, terima Al-Quran, baca Al-Quran, amal Al-Quran, faham hadis Nabi SAW, tunaikan perintah Nabi ajar kepada kamu, buat Nabi suruh. Makna apa tu? Selamat kamu di alam akhirat nanti. Bukan dunia saja, alam sana. Kamu takkan sesat. Dunia tak sesat, akhirat lagi tak sesat. Saya mengambil kupasan pada guru kami sebelajar. Dia kata apa? Cerita ini menunjukkan Nabi SAW bercakap dalam kemuncak hijrah baginda. Aku nak tinggal dah kamu. Sekarang Nabi bercakap soal aku dah tak ada masa dah. Sebab Nabi ketika masuk kepada Arafah, mula khutbah, Nabi sebut awal-awal, la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha. Nabi guna perkataan melambangkan Nabi dah tak ada tahun depan. Maknanya apa tu? Nabi nak dah hampir masa nak wafat. Nak mati dah aku, ya wahai umat. Aku mungkin tak ketemu kamu dah tahun depan. Maksudnya aku dah sampai ke penghujung usia aku. Sampai tahap dah. Dengan perjuangannya, dengan sejarah hidup baginda, dah masa sampai meninggalkan umat ini. Di situ kata guru kami, Nabi seolah menundukkan tanda aras. Hijrah yang aku bawa ini untuk bawa kamu ke akhirat sama aku nanti. Pesanan aku pada kamu, pegang Quran, pegang hadis. Amalkanlah dia. Tuan-tuan sekalian, sekarang ini, kalau kita boleh faham cerita ini dengan baik, dengan betul, maknanya hijrah Nabi yang Nabi lakukan itu adalah untuk mengajak kita kepada alam akhirat yang selamat. Jauh daripada api neraka, jauh daripada siksa Allah Azza wa Jalla, dan jauh dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Apa jalannya? Al-Quran kita dampingi, hadis kita dampingi, bicara Al-Quran kita hayati, perintah hadis Nabi kita patuhi, Al-Quran kita dapati, kita baca, kita faham, hadis Nabi kita amalkan. Ini semua datang daripada mana? Daripada pengajian ilmu. Kehadiran kita ke tempat macam ini. Maka hijrah kita, alam dunia betul ke alam akhirat. Siapa pun kita, tak kira siapa, saya pun termasuk, bukan tuan-tuan, saya pun termasuk. Saya boleh koreksi diri saya, kenal diri saya, mana kelemahan saya tampung, mana kekuatan saya angkat, mana kesalahan saya minta ampun, mana kebaikan saya lakukan. Tuan-tuan sekalian, hasilnya ialah hijrah dari alam dunia ke akhirat adalah untuk membina sebuah kehidupan yang bahagia. Kita ni tuan-tuan begini, kaedah dia. Saya dah tutup dah, cerita saya ni dah masuk menit terakhir dah. Dia kaedah dalam agama ni ada. Dalam Islam ada kaedah dia. Bagaimana disebutkan oleh Imam As-Suyuti rahmatullahi alaihi,
Apa kata Imam Suyuti rahmatullah? Dia kata, sebijak-bijak manusia, min akyasin nas, sebijak-bijak manusia, kata Imam Suyuti, ialah bila mana manusia itu ada pertimbangan dan perimbangan. At-tawazun, al-muwazanah. Apa dia perimbangannya? Pertimbangannya. Sebijak manusia itu bila ada perimbangan, dikenal kemana akhir akan pergi. Kemana akhir akan pergi, itu sebijak-bijak manusia. Kemana akhir akan pergi. Maknanya tuan-tuan sekalian, kita dalam hidup ini, kita akan nampak penghujung kita ke mana? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akan bertemu Allah satu hari nanti. Menghadap Allah, bertemu Allah, dihakimi oleh Allah Azza wa Jalla. Itu orang paling bijak, kan dia ada pertimbangan. Tapi kalau orang tak ada pertimbangan, kita fikir akhirat. Dia fikir apa? Dunia, 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 dunia. Seronok. Boleh makan, cukup. Boleh hidup, selesai. Boleh seronok, alhamdulillah. Lepas tu, soal yang kedua. Tidak, orang tidak begitu. Dia tahu ke mana dia hujungnya, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tuan-tuan sekalian, secara mudahnya, tajuk saya ini sebenarnya tajuk besar. Saya bagi tajuk besar tapi saya sempitkan. Hijrah alam dunia al-akhirah, dengan makna kita perlu kepada perubahan hidup. Biar ilmu cukup di dada, amal cukup di hati, hati yang bersih bercahaya. Ilmu boleh memandu kita, dan kita nak daripada Allah Subhanahu wa taala redha dan keselamatan daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Perjuangan kita hijrah tuan-tuan, kemuncaknya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Menghadap Allah Azza wa Jalla. Pada hari yang tidak ada di sana bantuan sesiapa, melainkan amal kita lah menjadi pembantu kita yang paling setia. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Asy-Syu'ara 88. Tidak ada hari itu, kata Allah Azza, bantuan sesiapa pun, baik keluarga, anak pinak, saudara mara, rakan taulan, kecuali datang menghadap Allah dengan amal kita masing-masing. Betullah saya sebut di banyak tempat, saya kata hijrah kita penghujungnya seorang-seorang. Hijrah kita seorang-seorang, dalam keranda seorang kita. Kita akan bawa suami bersama, tak akan bawa anak bersama. Dalam keranda kita nanti, kita seorang-seorang kita. Dibungkus, dimandi, dikafankan, diletak keranda kita seorang-seorang. Hijrah kita tak ada bantuan siapa dah. Itulah kita penghujungnya. Bila hijrah kita seorang-seorang, maka bersiap sedialah kita untuk kita selamatkan amal kita, ibadat kita dan ilmu kita. Tidak ada bantuan sesiapa pada masa itu. Itu hijrah yang paling terakhir sekali. Seorang-seorang, tak ada bantuan sesiapa. Kalau kita dalam keadaan seorang itu baik, baiklah kita. Kalau kurang kebaikan, kuranglah kita. Allahu Akbar. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa mu'minun. Siapa yang beriman, beramal saleh, Allah akan bantu tolongnya insya-Allah. Tapi kalau tiada bantuan sesiapa, maka kita tidak akan dapat apa-apa, melainkan ketika itu amal kita lah tolong kita. Tuan-tuan puan semua, maka dalam konteks hijrah Nabi tadi, saya bercakap dalam kerangka itu. Saya tak bercakap dalam tajuk yang berkait dengan cerita sejarah, tak perlu. Sambil konteks itu, mudah-mudahan Allah Akbar. Ada lagi 2-3 benda poin, tapi masa tak mengizinkan. Dah pukul 10.40 sekarang ini. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah permudahkan urusan kita. Amin rabbal alamin. Dekatkan hati, niat yang betul, hadir kepada ilmu dengan konsisten, minta kepada Allah kebaikan, kekuatan, doa banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah akan merestui kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mohon kami kepadamu redha dan syurga-Mu. Allahumma jammilna bil afiyati wassalamah. Ya Allah, yasilah kami dengan keafiatan, kesehatan dan keselamatan. Allahumma ghafir lana dhunubana. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Wali walidina, dosa ibu ayah kami. Kama rabbawna sighara, bagaimana mereka didik kami dari kecil hingga dewasanya kami. Allahumma rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, ya Tuhan kami telah banyak zalimi diri kami sendiri. Wa illam taghfir lana, jika Engkau tidak mengampuni kami, wa tarhamna, merahmati kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan tergolong dalam rugi selama-lamanya. Allah manawwir qulubana bil iman, cahayakan hati kami dengan iman. Allah marzqul khaira, berikan kami kebaikan ya Allah. Allah taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Allah taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Innaka sami'ud du'a, Tuhan kami yang mendengar bicara kami, mendengar doa-doa kami, mendengar rintihan kami, mendengar munajat-munajat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kepada kami dunia yang bahagia, membahagiakan kami. Wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia, membahagiakan kami. Wa qina azaban nar, dan jauhkan kami ya Allah dari bakaran api neraka yang bernyala-nyala, yang menakutkan kami, menggerunkan kami, menyusahkan kami, mengecewakan kami. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.